Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Seksyen 15, Kumpulan 1 akan membentangkan subjek mikrobiologi dan penyakit berjangkit yang bertajuk penyakit measles. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Muhammad Salah bin Muhammad Asri, KBJ 231510681. Saya Hanah Merah binti Muhammad Rizwan, KBJ 231510525. Saya Nur Izzah Safiah binti Anwar, KBJ 2315102227. Saya Nur Nabiah binti Muhammad Nazri, KBJ 2315100204. Saya Nur Syasha Adila binti Ahmad Khairi, KBJ 2315100586. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Lufiqah bin Roslan. Di akhir pembentangan ini, pelajar dapat yang pertama mendefinisikan apa itu measles, yang kedua dapat mengetahui punca berlakunya measles, yang ketiga epidemiologi measles terjadi pada badan manusia, yang keempat dapat menyatakan sign and symptom berlakunya measles, yang kelima menyatakan ujian diagnosis yang boleh dilakukan untuk penyakit measles, yang keenam menyatakan cara untuk mencegah measles, yang ketujuh menerangkan langkah rawatan untuk penyakit measles, yang kelapan dapat menerangkan prognosis measles. Okey, definisi measles adalah penyakit cegahan vaksin yang sangat mudah berjangkit. Virus penyakit ini berjangkit melalui udara dan sentuhan langsung pada titisan cecair pesakit. Lepuh pada kes chickenpox mengandungi virus yang juga boleh menjangkiti orang lain yang tercemar dengannya. Penyakit ini merupakan jangkitan akut pada kanak-kanak disebabkan virus measles. Ia amat mudah berjangkit dan berbahaya. Okey. Ini adalah pesakit yang menghadapi measles. Okey. Virus yang menyebabkan measles adalah paramesovirus. Okey. Paramesovirus ini adalah virus RNA tunggal dari keluarga Paramezoviridae yang biasanya menyebabkan penyakit pernafasan akut. Seterusnya epidemiologi. Yang pertama, ejen penyebab. Punca campak adalah virus campak Measles morbillivirus yang tergolong dalam keluarga virus Paramezoviridae. Kajian tentang ciri virologi virus ini termasuk variasi genetiknya boleh membantu dalam pemahaman tentang cara virus ini merebak dan menyesuaikan diri. Yang kedua, punca jangkitan. Campak adalah penyakit yang mudah berjangkit dan merebak melalui titisan air liur yang dihasilkan apabila orang yang dijangkiti batuk atau bersin. Mengetahui cara penularan ini membantu dalam membangunkan strategi pencegahan dan kawalan. Yang ketiga, faktor risiko. Faktor risiko yang meningkatkan risiko terkena campak melibatkan keadaan yang boleh melemahkan sistem imun seperti kekurangan nutrisi, jangkitan lain atau keadaan kekurangan imun. Yang keempat, vaksinasi. Vaksin MMR, measles, mumps, rubella telah terbukti berkesan dalam mencegah demam campak. Epidemiologi melibatkan pemantauan kadar vaksinasi dalam populasi, mengenal pasti kumpulan yang tidak divaksinasi dan usaha untuk meningkatkan liputan vaksinasi. Yang kelima, intervensi dan kawalan. Pakar epidemiologi membantu dalam mereka membentuk dan menilai strategi intervensi untuk mengawal penyebaran campak, termasuk program vaksinasi besar-besaran, pengesanan kenalan, pengasingan kes dan pendidikan awam. Penyakit measles itu apa? Penyakit measles itu adalah gejala campak. Okey, gejala campak ini biasanya berlaku bermula seawal 10 hingga 14 hari
selepas ianya terdedah kepada virus. So, ruang yang ketara adalah simptom yang paling ketara. So, gejala campak biasanya berlangsung lebih kurang 4 hingga ke 7 hari. Mereka termasuklah hidung meleleh, batuk, mata merah, bengkak serta berair bintik-bintik kecil di bahagian pipi. Ruang bermula kira-kira 7 hingga 18 hari selepas pendedahan berlaku pada bahagian muka dan juga leher atas. Ia merebar selama lebih kurang kira-kira 3 hari yang melibatkan bahagian kaki dan tangan, dan berlanjutan selama lebih kurang 5 ke 6 hari sebelum ianya menjadi pudar. Okey, komplikasi yang melibatkan kematian daripada demam campak biasanya melibatkan bahagian penyakit tersebut. So, itu daripada saya simptom bagi penyakit measles. Sekian, terima kasih. Seterusnya, ujian diagnosis penyakit measles. Untuk ujian diagnosis, dia ada 4. Yang pertama, ujian serologi. Ujian darah serologi boleh mengukur antibodi kepada virus campak. Ini melibatkan pengesanan antibodi LGM yang menunjukkan jangkitan baru-baru ini, dan LGG yang menunjukkan imuniti daripada jangkitan atau vaksinasi sebelumnya. Seterusnya, PCR, tindak balas rantaian polimerase. PCR boleh digunakan untuk mengesan bahan genetik virus campak dalam sampel darah, alio atau rembesan saluran pernafasan. Ini membantu mengesahkan kehadiran segera virus. Yang seterusnya, yang ketiga, budaya virus. Walaupun kurang biasa, budaya virus boleh dilakukan untuk cuba menumbuhkan virus campak daripada sampel yang diambil daripada pesakit. Dan yang terakhir sekali, pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan fizikal boleh membantu mengenal pasti tanda-tanda tipikal campak termasuk ruam kulit, batuk, demam dan konjungtivitis. Seterusnya prevention, iaitu cara mencegah measles tu. Pertama, pemberian suntikan imunisasi MMR, iaitu measles, mumps dan rubella. Yang kedua, suntikan untuk menghindari demam campak ni diberikan ketika bayi berusia 12 bulan dan 7 tahun. Ketiga, beri paracetamol atau aspirin untuk melegakan masalah demam dan sakit badan. Ketiga, minum air secukupnya sebanyak 7 hingga 8 gelas sehari untuk kekal bertenaga. Keempat, berikan makanan berasaskan vitamin A untuk mengelakkan sebarang komplikasi akibat campak. Seterusnya, manajemen ataupun treatment measles. Tiada rawatan khusus untuk penyakit measles iaitu campak. Biasanya gejala ini hilang dalam masa 7 hingga 10 hari. Pertama, dehidrasi. Sekiranya tiada komplikasi, banyakkan pesakit mengambil lebih banyak cecair untuk mengelakkan dehidrasi. Kedua, sakit dan demam. Ubatan seperti Tylenol dan Ibuprofen boleh membantu dalam menguruskan demam dan sakit. Ketiga, gunakan pelembab atau letakkan tuala basah pada radiator suam untuk lembabkan udara. Minuman lemon dan madu suam boleh membantu, namun tidak boleh diberikan kepada bayi kurang daripada 1 tahun. Keempat, berehat. Jika anak mempunyai antibodi yang lemah, pastikan mereka berada di rumah hingga pulih sepenuhnya dan gejala hilang. 5. Berehat. Semua kanak-kanak atau orang dewasa dengan campak perlu menerima suplemen vitamin A diberikan 24 jam. Ia boleh membantu mencegah kerosakan mata dan buta. Suplemen vitamin A juga boleh mengurangkan jumlah kematian campak. Seterusnya prognosis. Komplikasi prognosis infeksi campak atau measles umumnya baik kerana merupakan self-limiting disease. Tapi pada keadaan tertentulah, contohnya immunosupresi, malnutrisi, underweight dan yang mengalami defisiensi vitamin A.
infeksi campak ni dapat menyebabkan komplikasi sampai kematian. Komplikasi dari infeksi campak lebih banyak ditemukan pada anak berusia di bawah 5 tahun, iaitu mempunyai gizi yang buruk, tidak mendapatkan vaksinasi, imunodefisiensi seperti leukemia dan HIV. Lepas tu, dewasa berusia lebih dari 20 tahun serta pada kehamilan. Seterusnya, sebahagian besar komplikasi infeksi campak disebabkan oleh kerosakan permukaan epitel atau imunosupresi.